Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah. Pagi ini kita dapat meneruskan siri kuliah tadabbur surah Al-Mulk, surah 67 berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini, kuliah kita berada pada halaman 92. Kita masih mentadabbur ayat-ayat 3 dan 4 daripada surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Dan dialah yang telah mencipta 7 lapisan langit berlapis-lapis, ya. Kemudian kamu sekali-kali tidak melihat kepada ciptaan Rabb yang kamu yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Pandanglah sekali lagi, niscaya kamu melihatmu, secara penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang sukar payah. Itulah ayat-ayat dari ayat 3 dan 4. Itulah dua daripada ayat yang kita tadabbur daripada surah Al-Mulk. Dan satu lagi, iaitulah ayat 5. Ya. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan benar-benar pasti kami telah menghiasi langit dunia dengan gugusan bintang-bintang dan kami jadikan ia alat pelontar syaitan. Maka kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Kita telah pun menghabiskan 3 ayat dari surah Al-Mulk. Itulah ayat 3 hingga ayat 5. Jadi insya-Allah dalam kuliah kita akan melihat setelah kita mentadabbur ayat-ayat berkaitan dengan 3 ayat dari surah Al-Mulk ini, dan kita telah pun memahami dengan jelas, ya, 3 ayat yang dibacakan tadi, iaitulah berkaitan dengan kekuasaan Allah, di mana Allah menunjukkan kepada kita kekuasaan, keagungannya pada ciptaan langit. Allah minta kita pandang ke langit. Pandang itu bukan sekadar melihat, tetapi maksudnya pandang dengan pandangan yang benar, iaitulah melihat, memerhati, mengamati, berfikir, mengkaji. Itu maksudnya. Supaya dengan melakukan hal yang demikian, kita akan melihat keagungan ciptaan Allah, di mana ciptaan langit ini sangat seimbang, sangat sempurna. Sistem falaknya begitu rapi. Sebab itu kita melihat putaran malam dan siang menghasilkan 24 jam.
tidak lebih, tidak berkurang. Itulah kesempurnaan yang disebut sebagai tidak ada cacat celah, tidak ada benda yang tak seimbang pada ciptaan itu. Jadi Allah hendakkan kita lihat, perhati lagi, lihat lagi. Jadi itulah saranan daripada ayat 3 dan ayat 4. Kemudian di dalam ayat 5 Allah menceritakan tentang langit juga. Allah sebut bahawa Allah menghias langit ini dengan gugusan bintang-bintang yang merupakan seolah-olah pelita. Misbah. Jadi bintang-bintang itu dianggap sebagai lampu-lampu yang menerangi langit. Ya. Begitu indah dan cantik di waktu malam. Dan Allah menyebut bahawa sebahagian daripada bintang-bintang itu dijadikan untuk melontar, merejam syaitan-syaitan jahat yang cuba naik ke langit. Jadi penceritaan tentang isu ini ia adalah satu penceritaan yang disebut sam'iyat yang kita dengar tetapi tidak mudah bagi kita untuk membuktikan secara saintifik. Tetapi kita orang yang beriman mesti yakin dengan penceritaan Allah ini bahawa syaitan-syaitan itu kerana kebolehannya terbang, boleh naik ke langit. Itu kelebihan yang ada pada jin, tidak ada pada manusia. Maka mereka ini, terutama jin-jin jahat yang disebut sebagai syaitan ini akan naik ke langit, berusaha. Terbang naik ke langit, tujuan apa? Untuk mendengar rahsia-rahsia, perkhabaran-perkhabaran gaib yang ada di sana. Maka mereka itu dilontar oleh bintang-bintang ini yang kita kenal sebagai meteor. Jadi secara saintifiknya pun kita mengakui kebenaran bahawa ada bintang-bintang yang berterbangan ini yang kita sebut sebagai meteor. Jadi itulah Allah nak ceritakan pada ayat 5 daripada surah Kerajaan Allah ini atau surah Al-Mulk. Jadi kita dengan itu kita fahamlah bahawa syaitan itu, sebab itu syaitan itu dalam lafaz isti'azah kita sebut bahawa syaitan yang direjam. Syaitanir rajim. Itulah maksud rejaman itu. Rejaman yang sungguh-sungguh. Selain daripada itu, rajim juga memberi makna dihina, diusir, dihalau. Ketika iblis dihalau, diusir dari syurga. Itu juga memberi makna rajim. Tuan-tuan dan puan, kita telah pun mengakhiri 3 ayat ini. Maka sekarang mari kita melihat apakah agenda bertindak atau fik kehidupan yang kita boleh praktikkan daripada apa yang kita tadaburkan 3 ayat ini. Yang pertama, lihat dan perhatikanlah ciptaan Allah, terutama langit yang berlapis-lapis. Lihat dan teliti serta kajilah kehebatan ciptaan langit ini supaya kita akan bertambah, iman kita akan meningkat dan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah juga akan meningkat. Yang kedua, langit adalah ayat-ayat Allah yang sangat hebat. Ketika disebut ayat, ingat, maka dia ada kaitan dengan membaca. Jadi, ayat-ayat Allah, ketika disebut langit itu juga ayat-ayat Allah, ia merujuk kepada ayat-ayat yang tidak tertulis. Atau juga disebut sebagai ayat-ayat kauniyah yang berupa alam ini. Termasuklah diri manusia sendiri. Semua yang ada di bumi dan di langit ini merupakan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Namun Al-Quran menggunakan kalimah ayat juga. Maknanya Allah menghendaki kita supaya membacanya. Bagaimana nak membaca ayat-ayat yang tidak tertulis? Maka membacanya ialah dengan memerhati. Sebab itu kalau kita merujuk semula kepada 3 ayat yang kita baca ni, Allah minta kita perhati. Ya. Jadi perhati itu banyak tingkat-tingkatnya.
tingkat yang terawal ialah lihat. Jadi dalam bahasa kita, lihat ini makna memandang. Jadi kita nampak zahirnya. Itulah hasil daripada aktiviti memandang, melihat. Kita melihat, kita nampak secara lahiriah. Tetapi belum lagi mendalam. Maka sebab itu kita dituntut supaya meningkatkan. Dari melihat menjadi perhati. Mana kita melihat dengan menggunakan hati. Itu sudah agak berbeza tuan-tuan dan puan. Ketika kita memerhati, kita melihat sesuatu tidak sekadar dengan mata tetapi dengan hati. Itulah kalimah tu betul lah. Sebutannya perhati. Mana kita melihat menggunakan hati. Maknanya melihat sungguh-sungguh. Satu lagi, sebutan yang sesuai untuk aktiviti melihat sungguh-sungguh ini, kita sebut sebagai mengamati. Mengamati itu melihat dengan cermat, sungguh-sungguh, perhati. Yang sekecil-kecil pun kita perhati. Itu maksudnya amati. Jadi ingat dah ada 3 level tadi. Pertama level melihat. Kemudian naik lagi level memerhati. Kemudian naik lagi mengamati. Kemudian berfikir. Sebab itu dalam ayat berkaitan ulul albab, Allah menyebut bahawa ulul albab ni golongan yang berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu sentiasa memikir apa yang ada pada ciptaan patala langit dan bumi. Itu yang disebut dalam surah Ali Imran, ayat 191. Maknanya berfikir ini satu aktiviti membaca ayat-ayat kauniyah. Okey. Jadi setelah berfikir, kita meningkatkan lagi apa lagi? Mengkaji. Itu dah level lagi tinggi. Mengkaji, menyelidiki. Itu yang dilakukan oleh para sarjana hari ini. Dalam dunia akademik, dalam dunia penyelidikan, sains dan teknologi. Mereka melakukan usaha mengkaji, menyelidiki, buat research. Itulah maksud dia tadi. Sampai ke level itu. Itulah kaedah cara untuk kita memahami ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang tidak tertulis. Nombor 3. Langit adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang sangat sempurna. Tiada sebarang kekurangan, kelemahan atau hal-hal yang mencacatkannya. Langit dipenuhi dengan cakrawala yang besar seumpama bintang-bintang yang kelihatan kecil tetapi hakikatnya ia jauh lebih besar daripada bumi dan bulan. Yang keempat, bintang-bintang yang kelihatan itu berada di langit yang dekat. Itu yang Quran sebut sama'id dunia, langit yang dekat. Bermakna ada lagi langit, iaitulah 7 petala langit yang sangat jauh dari jangkauan mata manusia. Apalagi langit di mana hanya didengari tetapi tidak dapat dilihat mata. Di mana terdapat arasy Allah dan tempat para malaikat. Jadi hakikat langit ini Masya Allah. Allah cerita tu langit dunia, langit yang dapat dijangkau oleh penglihatan mata kita, penglihatan melalui mikroskop yang besar. Sekadar itu saja, tetapi ada lagi langit yang lebih tinggi. Ketika Allah berkata bahawa arasy Allah itu berada di atas sana, yang itu tidak dapat dijangkau oleh ilmu dan pengetahuan kita. Cukup sekadar yakin kerana Allah menyebutnya. Itu kena faham. Jadi jangan sampai ke upaya kita nak meroka langit yang disebut langit yang berada di alam ghaib itu hanya Allah sahaja yang maha mengetahuinya. Nombor 5. Dengan melihat dan berulang lihat, maka kita akan terhenti pada satu titik henti. Iaitulah kita akan menyedari betapa agungnya kerajaan Allah. Tabarakallah. Ingat balik tuan-tuan dan puan. Ayat ini, surah Al-Mulk ini, surah kerajaan Allah ni Allah cerita dengannya. Tabarakalladzi. Maha suci Allah. Lafaz kita mengagungkan Allah
Kerana kita sedar betapa agung dan hebatnya kerajaan Allah ini. Sebab itulah dalam surah 3 ayat 191 yang menceritakan tentang ulul albab itu, akhirnya ulul albab itu melafazkan kalimah mensucikan Allah. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Itulah kata-kata ulul albab. Tidaklah kau jadikan semua ciptaanmu ini dengan sia-sia, ya Allah. Maha suci engkau, Rabb kami. Jauhilah kami dari siksa neraka. Itulah titik akhir. Sebab itu untuk kita yang mentadabbur ayat-ayat ini, kita juga perlu sampai ke satu titik akhir itu. Kerana itulah ibrah, itulah pengajaran yang kita nak ambil. Dan itulah juga yang akan jadi agenda bertindak kita ketika mentadabbur ayat-ayat awal dari surah Al-Mulk ini. Yang keenam, ciptaan langit adalah jauh lebih besar daripada ciptaan diri manusia. Oleh itu sebagai manusia, kita perlu menjadi hamba Allah yang menyerah diri kepadanya. Itulah makna Islam. Serta taat patuh dalam iman. Jadi kesan akhirnya kepada kita yang mentadabbur ayat ini, agenda bertindak untuk kita ialah mesti meningkat iman kita kepada Allah. Kerana apa? Kita sedar dengan memahami ayat-ayat awal dari surah Al-Mulk ini, kita akan menyadari keagungan, kehebatan kerajaan Allah. Jadi kalau nak dibandingkan dengan kerajaan manusia ni, kerajaan kita ni tak ada apa pun nak dibandingkan. Kerajaan Allah jauh lebih besar. Itulah yang nak diambil pengajaran daripada ayat ini. Sekarang itu kuliah kita, insya-Allah saya akan buat catatan kuliah. Sekarang itu kuliah kita, insya-Allah kita bertemu lagi pada esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.